Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Terima kasih Ustaz Zulkarnain selaku pembaca doa. Yang dihormati YDP PIBG Encik Nazri bin Haji Ahmad, NYDP PIBG Encik Muhammad Hishamuddin bin Harun, bersama AJK PIBG, barisan penolong-penolong kanan, barisan guru-guru serta ibu bapa, waris dan penjaga anak-anak Maktab Mahmud Al-Ustaz. Pertama sekali, saya ingin merakamkan rasa setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kesempatan buat kita semua untuk berkumpul bersama-sama di hari yang mulia ini bagi menjayakan mesyuarat PIBG Maktab Mahmud. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Maktab Mahmud Al-Ustaz di bawah pimpinan Encik Zahari bin Mamat, pengurus PIBG Maktab Mahmud yang komited dan bersungguh bagi menjayakan mesyuarat PIBG ini pada tahun 2020 dan memastikan mesyuarat ini berjalan dengan jayanya. Sesungguhnya mesyuarat seperti ini amatlah dialu-alukan kerana ianya dapat merapatkan lagi silaturahim dan bertukar pendapat sesama kita. Secara zahirnya, saya berasa amat bangga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke mesyuarat pada hari ini di mana ia jelas membuktikan komitmen dan penekanan yang tinggi terhadap tanggungjawab serta peranan kita dalam organisasi yang dianggotai. Mudah-mudahan menerusi mesyuarat ini, idea-idea baharu akan diperoleh bagi tujuan pembangunan ilmu melalui sekolah ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG adalah sebuah organisasi yang signifikan dan penting kerana persatuan ini membantu dalam memajukan perkembangan murid memperoleh kecemerlangan dan kejayaan. Tidak dapat dinafikan, peranan dan tanggungjawab PIBG di sebuah sekolah memainkan peranan yang penting dan memberi kesan kepada kemajuan pencapaian sekolah kerana PIBG menjadi medium atau wahana untuk mencetuskan hala tuju dan matlamat sekolah ke arah kecemerlangan pendidikan. Pengurusan PIBG yang cemerlang akan melahirkan sekolah yang terbilang dan ia bukanlah hanya angan-angan kosong semata-mata, malah diharapkan dapat diaplikasikan sepenuhnya bagi mencapai hasrat kita yang sama-sama kita inginkan. Hadirin yang dikasihi sekalian, seperti yang ditekankan dalam dasar pendidikan negara iaitu pendidikan untuk semua, suasana pembelajaran yang kondusif dan harmoni haruslah diterapkan dalam sesebuah sekolah, institusi maupun universiti. Maka untuk mencapai ke arah suasana ini, budaya toleransi, kasih sayang, kegembiraan dan hormat menghormati haruslah menjadi asas dalam sesebuah institusi itu agar ilmu dapat diperoleh dan dieksploitasi dengan lebih berkesan seiring dengan keperluan negara bagi mencapai status negara maju menjelang 2025. Seperti yang kita tahu, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan yang terbaik, di mana dengan adanya ilmu pendidikan yang diperoleh, ia secara tidak langsung dapat merubah nasib dalam kehidupan seseorang itu. Ini jelas sekali menunjukkan ilmu itu dapat membantu manusia membuat keputusan dalam kehidupan serta dapat membezakan antara baik dan buruk. Umpamanya, kita dapat lihat pelajar-pelajar masa kini sangat mudah terpengaruh dengan media sosial dan sekeliling. Melalui ilmu, pelajar-pelajar dapat membezakan yang mana perlu diambil sebagai pengajaran atau yang perlu dijauhi. Bercakap mengenai pengaruh rakan sebaya dalam kalangan pelajar, kita dapat melihat bahawa kadar jenayah dalam kalangan pelajar sekolah semakin meningkat dari hari ke hari dan ini menimbulkan kebimbangan terhadap ibu bapa dan pihak sekolah. Banyak faktor yang menyumbang kepada gejala-gejala ini. Justru, kita tidak seharusnya menuding jari mencari kesalahan mana-mana pihak. Sebaliknya, permasalahan ini perlulah dipandang serius oleh semua. Di sinilah terletaknya peranan dan tanggungjawab PIBG untuk sama-sama berganding bahu dengan pihak pengurusan sekolah. Demikian juga dalam aspek pengurusan sesebuah PIBG, di mana aspek ini juga tidak harus dipandang mudah dalam merealisasikan dasar pendidikan negara. PIBG boleh melaksanakan banyak aktiviti yang dirancang dan disusun mengikut keperluan sekolah. Program seperti kelas tambahan, kem motivasi untuk pelajar dan waris, aktiviti kerohanian, menubuhkan kelab pembimbing rakan sebaya, seminar dan sebagainya adalah antara aktiviti yang boleh dilaksanakan sepanjang tahun. Apa yang penting adalah pengurusan PIBG yang cekap dan berkesan akan mencerminkan
kualiti kepimpinan yang berwibawa dan seterusnya dapat menjamin kejayaan segala matlamat dan objektif persatuan tercapai. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam melaksanakan sesuatu objektif agar lebih berjaya dan berkesan, hubungan baik antara ibu bapa dan guru juga harus dititik beratkan. Peranan dan hubungan baik antara ibu bapa, guru dan masyarakat setempat seharusnya sentiasa terjalin kukuh. Hubungan kerjasama ini sudah semestinya akan mewujudkan permuafakatan yang saling memerlukan, ibarat aur dengan tebing bagi menjana kecemerlangan sekolah. Pada mesyuarat kali ini, diingatkan agar semua ahli jawatan kuasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada jawatan kuasa terdahulu dan tahniah atas komitmen yang telah diberikan kepada pihak sekolah. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi menyeru agar PIBG di sekolah ini dapat bergerak secara aktif dan terancang agar kewujudannya dapat memberi sumbangan bermakna lagi berkesan ke arah kecemerlangan yang diharapkan. Budaya ilmu dan budaya kerja cemerlang perlulah dipupuk dan disemai agar persatuan PIBG ini terus relevan dan menjadi penyumbang kepada kecemerlangan pendidikan anak-anak. Sekian, terima kasih.